orang, selamat Hari Raya. Kami ada di kumpulan sebelum akan menceritakan tentang apa ya relativisme. Okey, sebenarnya relativisme maksudnya bahasa daripada perkataan Latin iaitu relativus. Selain daripada yang menurut Kemuseum Bahasa dan Pustaka keempat pula, relativisme merupakan faham bahawa kebenaran nilai moral dan sebagainya semestinya mutlak, tapi mungkin beza di antara individu ataupun kebudayaan. Secara umumnya pula, relativisme mengajar tentang sebuah kebenaran menjadi si mutlak dan ianya bersifat si tetap. Selain itu, ianya boleh berubah mengikut perubahan suasana sekeliling ataupun persekitaran. Di samping itu, menurut seorang pakar antropologi sosial, iaitu Gellner, yang berasal daripada University of Cambridge, yang mana tentang relativisme maksudnya bersifat anti terhadap pandangan kebenaran yang tunggal. Seterusnya, fahaman itu menunjukkan suatu kebenaran ditentukan atau bergantung kepada seorang individu kerana individu ia dipengaruhi oleh agama, budaya dan sejarah masing-masing. Oleh itu, ukuran untuk memandang dan menerima suatu kebenaran itu telah menjadi sangat kompleks, dengannya menjadi si pasti. Hal yang sekedar ukuran umum ataupun bukti tertentu untuk menilai suatu kebenarannya. Contohnya, setiap orang ataupun individu yang boleh berpendapat bahawa kebenarannya menjadi suatu kesalahan ataupun di sebaliknya. Okey, seterusnya, menurut kajian Faisal Fauzi pada tahun 2018, yang madah tentang fahaman tu mula-mula dilahirkan oleh seorang falsafah yang berasal daripada Yunani iaitu bernama Protagoras. Protagoras tu yang berpegang kepada prinsip man is the measure all of things, yang bermaksud manusia menjadi suatu ukuran kepada sesuatu benda. Okey. Selain daripadanya, yang mengasaskan ajaran sofis ataupun sufastaya. Sufastaya tu yang terbagi kepada tiga, iaitu Allah Adria. Okey, kami akan bercerita tentang golongan yang pertama tu dulu. Golongan pertama tu yang merupakan golongan yang sentiasa mengagukan sesuatu serta menyatakan si tahu tentang kebenaran tersebut. Golongan tu juga yang akan menolak sekeras-kerasnya sesiapa saja yang ingin mendapatkan ilmu pengetahuan and setidaknya mengagukan keraguan setidaknya pun. Okey, seterusnya golongan kedua iaitu Al-Inadiyah. Al-Inadiyah tu yang terkenal dengan pegangan setidaknya bahawa sekedar pernyataan yang sekedar lawannya ataupun kebenarannya boleh menjadi salah. Golongan ketiga pula iaitu Al-Indiyah, yang merupakan golongan yang menyatakan bahawa setiap individu tu yang mempunyai kebenaran berdiri pun, walaupun kebenarannya siklah betul juga. Okey, golongan tu yang menerima kemungkinan sebuah kebenaran atau ilmu pengetahuan. Tapi makin lama setidaknya dah menerimalah ilmu pengetahuannya, kerana ilmu pengetahuannya bersifat subjektif je bagi setidaknya. Okey, kesimpulannya, pendapat Tok telah menunjukkan satu pengertian bahawa manusia sikit berpegang teguh kepada struktur nilai. Hatok kerana nilai sikit mempunyai makna yang utuh, kukuh dan relevan. Oleh ya, konsep Tok disebarkan kepada manusia sikit berlandaskan pada agama ataupun berunsurkan nilai ketuhanan. Kedudukan Tuhan seharusnya berada pada hierarki paling tinggi, dengan setidaknya harus menjadikan Tuhan Tok sebagai rujukan untuk mendapatkan sesuatu kebenaran. Oleh ya, serangan doktrin relativisme ini jelas sebagai tentangan yang hebat kepada agama dan Tuhan sepatutnya menjadi asas untuk membentuk akhlak manusia. Nama saya Alina Syikin binti Hazbullah, bernombor pelajar 2020-959-417. Baiklah, terima kasih kepada saudara Shirley atas penerangan kepada definisi ideologi relativisme ini. Baiklah, sekali saya akan membentangkan tentang sejarah dan juga faktor kedatangan ideologi relativisme ini. Idea relativisme ini dikesan muncul seawal perkembangan falsafah Greek. Tokoh sofis yang terkenal seperti Xenophon, Protagoras dan juga Euripides. Aliran pemikiran tokoh-tokoh sofis yang disebut tadi tidak sama seperti aliran pemikiran falsafah yang lain yang hanya menitikberatkan tentang aspek metafizik dan juga saintifik. Ini dikatakan demikian kerana subjek pemikiran bagi tokoh sofis tersebut ialah berkenaan persoalan humanistik liberal. Baiklah, bagi faktor kedatangan dia pula adalah melalui yang pertama ialah antropologi. Okey, salah satu penyumbang utama bangkitan relativisme ini pada ketika dahulu adalah melalui kajian perbandingan manusia yang telah dibuat oleh antropologi budaya. Kajian ini telah menunjukkan bahawa Pasifik Selatan ataupun masyarakat India telah menganggap bahawa
masyarakat barat lebih paling unggul daripada masyarakat-masyarakat yang lain. Walau bagaimanapun, kenyataan yang dinyatakan itu telah ditentang sehabisnya oleh ahli kelahiran antropologi Jerman, iaitu Franz Boas dan Amerika Ruth Benedict. Okey, baiklah, untuk faktor kedatangan yang kedua, kita pergi kepada psikologi. Menurut bapa psikologi Jerman, iaitu Sigmund Freud, agama adalah fenomena psikologi dalaman. Sebab itulah cara kedatangannya juga melalui psikologi. Baiklah, seterusnya ialah tokoh-tokoh pendukung yang mendukung ideologi ini. Pertama ialah Protagoras, dikenali sebagai ahli falsafah canggih pada zamannya. Antara penulisan yang telah dikarang oleh beliau, The Truth, The Alkia, iaitu penulisan yang berunsurkan kebenaran. Menurut Protagoras, manusia adalah ukuran kepada segala perkara yang ada sehingga ada, dan perkara-perkara yang tidak ada sehingga tidak ada. Tokoh yang seterusnya ialah Friedrich Nietzsche. Mengapakah Nietzsche menyokong ideologi relativisme ini? Hal ini dikatakan demikian kerana pada usianya yang kecil, beliau telah berhadapan dengan pelbagai cabaran daripada segi keluarganya, daripada segi persekitarannya dan juga yang lain-lain. Malahan, Nietzsche juga telah menyokong rapat dengan ideologi ini apabila beliau telah dipengaruhi dengan falsafah. Malaysia dikenali sebagai kepemilikan hak yang mencerminkan prinsip-prinsip keadilan. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang jenis-jenis relativisme. Jenis-jenis relativisme ada dua. Yang pertama, relativisme budaya. Pada dasarnya, relativisme budaya itu bergantung kepada individu yang sendiri untuk menerima kelebihan dan kekurangan budaya lain. Individu tersebut akan merasakan bahawa hanya budayanya saja yang betul dan budaya lain ialah budaya yang sesat. Apabila ia merasakan bahawa budaya lain itu berkelakuan aneh ataupun kolot, ia akan merasakan bahawa budaya tersebut ialah budaya ketinggalan zaman, dan ia akan merasakan bahawa hanya budayanya sahaja yang lebih maju. Menurut Gilbert Herman, ia ialah salah seorang tokoh relativisme yang bekerjasama dengan David Wong untuk mengkaji dan memperkembangkan idea relativisme ini dan menentang kelompok-kelompok yang masih tidak memahami apa itu relativisme. Jenis relativisme yang kedua ialah relativisme konseptual. Relativisme konseptual menegaskan bahawa seda perbezaan yang dapat dibandingkan. Menurut konseptual Tok Jua, seda bukti rasional. Konsep yang ini dapat dipercayai. Menurut Maldeberg, setiap budaya di dunia tak mempunyai konsep dan andaian yang tersendiri. Oleh itu, konsep dan andaian yang dikeluarkan perlu diketahui sine dan siapa yang mengeluarkan setiap konsep dan andaian tersebut. Sebagai kesimpulannya, semua masyarakat yang berbeza mempunyai konseptual yang berbeza-beza. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang penyerapan relativisme di Malaysia. Menurut R.S. Miller dan Tian Kemazi, Mahathiriism bukanlah berdasarkan pengetahuan dan tindakan yang dilakukan oleh Tun Dr. Mahathir Mohamad. Oleh yang demikian, pengetahuan dan tindakan yang berasal dari Tun Dr. Mahathir Mohamad menjadi satu titik tolak kepada rakyat Malaysia untuk lebih mengenali apa itu Mahathirism. Siapa Tun Dr. Mahathir Mohamad? Tun Dr. Mahathir Mohamad ialah salah seorang Perdana Menteri di Malaysia. Ia menegaskan bahawa masyarakat Melayu di Malaysia adalah berdasarkan budaya Melayu Islam, dan ia amat-amat menegaskan bahawa budaya luar, especially budaya barat, boleh mempengaruhi masyarakat di Malaysia. Ia ada mengatakan bahawa ada 3 asas Melayu, iaitu feudalisme, adat dan Islam. Ia sekali lagi menekankan bahawa budaya luar, especially budaya barat, amat membahayakan masyarakat Malaysia pada zaman kini. Tapi si lama lekat ya, ia terus menerima idea relativisme dan melancarkan polisi Look East pada tahun 1982. Kami akan bercerita tentang kesan-kesan penyerapan ideologi. Kesannya seperti negara lagi berpegang teguh kepada nilai agama. Dalam aspek perundangan, negara kita lagi berpegang teguh dengan kukuh pada nilai agama dan budaya dalam hal berkaitan dengan hak asasi. Olehlah, secara akademik, dalam teori hak asasi, Malaysia agak menerima pakai teori relativisme itu, iaitu teori yang menerima ilmu tempatan termasuk agama, nilai budaya dan moral. Selain daripada ia, masyarakat Malaysia agak menyokong perundangan negara. Hal ini demikian kerana wakil pemimpin agak berhujah tentang teori relativisme itu, yang setidaknya ini menyuarakan hal itu pada PBB. PBB itu Persatuan Bangsa-Bangsa Bersatu. Secara teorinya, masyarakat kini agak menerima prinsip relativisme itu, iaitu hak asasi sejagat, tapi pada masa yang sama adanya kemungkinan adanya persamaan dan perbezaan antara nilai tempatan dengan nilai sejagat. Seterusnya, kami akan menerangkan tentang kesan relativisme dari aspek budaya. Kesan yang pertama ialah seorang individu akan memandang seorang terhadap budaya lain. Hal itu kerana berbalik kepada definisi asal relativisme,
Individu tok tergantung kepada dirinya sendiri untuk menilai sesuatu agama tok. Contohnya, jika sesebuah agama tok bercandah dengan pemikiran individu tok, ia akan memandang serong terhadap agama tersebut. Kita semua tahu nak bahawa setiap budaya ataupun masyarakat mempunyai adatnya masing-masing dan adatnya berasal dari nenek moyang. Oleh itu, apabila seseorang individu tok menganggap bahawa budaya tok melakukan sesuatu yang aneh, ia akan terus merasakan bahawa budaya tok dapat diterima oleh akal. Kesannya seterusnya ialah gejala sosial akan bertambah. Gejala sosial tok akan sering berlaku dalam golongan remaja pada zaman kini. Atau dikatakan sendirikan kerana golongan remaja pada zaman kini merasakan bahawa pengetahuan dan tindakan yang dilakukan oleh sidak adalah betul. Hal tok akan menyebabkan masyarakat luar akan suka untuk menasihati sidak tok gara-gara sidak tok berfikir bahawa sidaknya saja yang betul. Dan masyarakat yang menasihatinya adalah masyarakat yang salah. Kita sering menganggap bahawa golongan muda pada zaman kini dipengaruhi oleh budaya barat dan budaya K-pop. Sehingga ada golongan remaja pada zaman kini yang lebih mengagung-agungkan budaya lain daripada budaya sendiri. Hal itu sekaligus akan menyebabkan bahawa budaya asal ataupun budaya sidaknya pun akan menjadi terjejas dan semakin dilupakan. Baiklah, saya juga akan menceritakan tentang implikasi relativisme kepada individu dan juga politik. Baiklah, saya daripada individu terdahulu. Yang pertama adalah seseorang individu itu akan mengambil pemikiran seperti skeptik, cynical dan juga liberal, di mana mereka tak boleh membezakan yang baik dan juga yang buruk serta mereka menghalalkan apa yang haram. Menurut Profesor Madya Dr. Khalif Muammar Haris memberitahu bahawa pengaruh relativisme ini telah wujud sekian lama di negara kita dan pengaruh ini mempengaruhi otak fikiran anak muda terutamanya untuk melakukan perkara yang bercanggah dengan agama Islam seperti pengaruh rakan sebaya, pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan, LGBT dan hubungan sejenis. Dan yang kedua pula, daripada segi positif, relativisme ini dapat membuatkan seseorang individu itu berfikiran secara terbuka di mana mereka akan melakukan perkara-perkara yang sudah biasa dilakukan oleh datuk nenek moyang mereka dulu. Sebagai contoh, apabila seseorang guru itu melakukan ataupun memberi informasi yang salah kepada anak murid, maka kita perlu menegur seorang guru itu. Tetapi bagi setengah individu yang lain, perkara tersebut dianggap biadab kerana seseorang guru itu adalah dianggap benar dan tulus. Akhir sekali, dalam individu adalah nilai-nilai murni dapat dipupuk di dalam diri seseorang individu itu untuk melakukan perkara-perkara yang baik. Sebagai contoh, semua manusia di muka bumi ini diwajibkan untuk berbuat baik kepada kedua ibu dan bapa kita, tidak mengira umur, jantina, bangsa, warna kulit dan juga agama. Seterusnya adalah implikasi relativisme kepada politik. Yang pertama adalah akan berlakunya kekucak-kaciran di dalam politik negara di mana semua pemimpin merasa diri mereka betul dan semua rakyat perlu mengikut setiap kata mereka. Yang kedua adalah serangan ideologi barat di mana dengan serangan ini dapat merosakkan lagi akal pemikiran para pemimpin dan akan munculnya penentangan etika dan juga miskondak di dalam politik negara. Hal ini akan memudahkan negara Malaysia ini dijajah oleh kuasa luar. Baiklah, kita bincangkan dulu implikasi ideologi relativisme ini kepada masyarakat. Antara kesan negatif yang dapat dilihat ialah berlakunya perpecahan kaum. Hal ini dikatakan demikian kerana sesetengah masyarakat yang mengamalkan ideologi relativisme ini tidak dapat menerima pandangan orang lain berkaitan dengan kaum mereka sendiri. Implikasi kepada agama. Implikasi yang pertama kepada agama ialah agama Islam dipandang rendah. Hal ini dikatakan demikian kerana mereka yang mengamalkan ideologi ini merendah-rendahkan martabat agama Islam di Malaysia ini, khususnya kepada yang resis kepada Islam. Yang seterusnya ialah agama Islam menjadi agama yang paling tidak disukai oleh budaya di luar sana kerana mereka berpendapat bahawa agama Islam telah mempengaruhi budaya mereka, orang-orang mereka memasuki Islam atas mereka cinta kepada Islam. Jadi mereka beranggapan bahawa Islam telah mempengaruhi kaum-kaum mereka untuk memeluk Islam. Oleh itu jadilah rasisme antara agama budaya lain. Relativisme tok merupakan satu ideologi ataupun doktrin yang telah berjaya disebarkan sehingga menjadi amalan masyarakat zaman kini. Hal tok demikian kerana masyarakat Malaysia mampu berfikiran secara rasional dengan menggunakan asas ideologi relativisme tok. Namun sidaknya lagi berlandaskan rukun negara yang pertama, iaitu kepercayaan kepada Tuhan. Akan tetapi, fahaman tok bercanggah dengan ajaran agama Islam seperti relativisme, liberalisme dan ateisme yang perlu dibendung dengan mewujudkan ruang serta peluang berfikir yang benar kepada generasi muda sejak awal lagi untuk membentuk sebuah kerajaan yang telus dan mempunyai masyarakat yang berfikiran kelas pertama. Selain daripada masyarakat perlu membaca karya ulama dan ilmuwan agama yang kerap supaya dapat membezakan yang mana buruk dan yang mana baik, sekaligus dapat mengelakkan berlakunya bermacam-macam gejala yang boleh mendatangkan mudarat pada diri sendiri dan agama. Ia bertepatan dengan nasihat ulama terkenal iaitu Allahyarham Datuk Abu Hassan bin Al-Hafiz
yang menyarankan umat Islam supaya mengambil inisiatif mempelajari ilmu agama dan menjaga kemuliaan Al-Quran. Bahkan, mengelakkan daripada dosa kerana sengaja mengabaikan, melanggar dan meninggalkan kaedah membaca dengan betul. Oleh itu, dengan alternatif sebegini, relativisme akan membawa suatu keberhasilan yang baik, walaupun ada buruknya dalam bentuk setiap aspek, akan tetapi tetap memasukkan unsur ketuhanan untuk menjadikan Malaysia sebagai negara yang aman dan harmoni.